Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan 1, insya-Allah akan membentangkan tajuk berkenaan pensabitan mahram susuan dan kesannya dalam penubuhan bank susu di Malaysia. Okey, sebelum kita ulas lebih lanjut berkenaan pensabitan mahram ini, elok kita tahu dahulu apa yang dimaksudkan dengan penyusuan. Okey, penyusuan dari sudut bahasa adalah menghisap payudara seseorang wanita dan meminum susunya. Adapun daripada istilah syarak pula bermaksud kesampaian susu seorang wanita ke dalam perut bayi kanak-kanak, bayi ataupun kanak-kanak yang berumurnya tidak melebihi daripada 2 tahun. Dan dalil pelaksanaan tentang pensyariatan susu ini ada disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Umumnya anak yang lahir pasti akan menerima susu daripada ibu kandungnya. Tetapi kita tidak menafikan juga ada sesetengah keadaan menjadi halangan untuk si ibu menyusukan anaknya sendiri. Mungkin disebabkan susu kering, penyakit berjangkit, kematian ataupun sebagainya, sehingga boleh mendatangkan kemudaratan kepada anak tersebut. Jadi dalam keadaan ini, keperluan menyusukan bayi dengan seseorang wanita lain adalah harus demi kelangsungan kehidupan anak tersebut. Berkaitan dengan penyusuan anak dengan wanita lain, inilah timbul satu kesan atau hukum yang mensabitkan mahram mu'abbad, iaitu haram selama-lamanya antara bayi yang disusui dengan ahli keluarga ibu susuan tersebut. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 23, wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum minar rada'ah, dan diharamkan juga kamu mengahwini ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu. Dalam konteks ini, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan ke-96 iaitu pada 13 hingga 15 Oktober 2011 telah memutuskan bahawa pensabitan mahram susuan sah berlaku jika apabila cukup syarat-syarat penyusuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarat tersebut pertama, bilangan susuan hendaklah 5 kali penyusuan atau kita kata 5 kali kenyang. Dan yang kedua, susu yang dihisap hendaklah sampai ke perut bayi tersebut. Dan yang ketiga, umur bayi itu hendaklah tidak lebih daripada 2 tahun mengikut perkiraan bulan Qamariah. Seterusnya, ada 2 kategori pensabitan mahram susuan. Pertama, pensabitan mahram disebabkan keturunan, dan kedua, pensabitan mahram disebabkan perkahwinan. Sabit mahram disebabkan keturunan bermaksud golongan yang ada pertalian darah dengan ibu atau bapa susuan. Mereka menjadi golongan yang haram dikahwini oleh anak susuan tersebut. Penjelasan mengenai susunan golongan yang haram dikahwini disebabkan keturunan boleh dilihat sebagaimana berikut. Adapun pensabitan mahram disebabkan perkahwinan merangkumi 4 golongan yang haram dikahwini, iaitu ibu mertua atau bapa mertua susuan, anak tiri lelaki atau perempuan susuan, ibu tiri atau bapa tiri susuan, dan menantu lelaki atau perempuan susuan. Okey, dengan kemajuan sekarang akan ada pelbagai cara atau situasi yang melibatkan berlakunya penyusuan seseorang anak dengan wanita lain secara tidak langsung. Jadi, langkah untuk menentukan berlakunya hubungan mahram antara ibu susuan dan anak susuan tersebut, Islam telah meletakkan 2 mekanisme pensabitan mahram susuan sebagai bukti pengambilan ibu susuan. 2 mekanisme tersebut, pertama, penyaksian dari ibu susuan itu sendiri pun sudah memadai. Dan kedua, adanya pengakuan daripada suami atau isteri yang menyusukan bayi tersebut. Kemudian kita akan pergi kepada apakah kesan apabila seseorang ibu mengambil kaedah bank susu sebagai langkah apabila dia tidak mahu ataupun tidak mampu menyusukan bayinya sendiri atas dasar tertentu sama ada faktor kesihatan pada bayi atau si ibu. Terutama bagi bayi yang prematang yang berpotensi berpenyakit sehingga menyebabkan usus bocor, perak berdarah, kematian atau sebagainya. Persoalan di sini, adakah penubuhan atau pelaksanaan bank susu ini bertentangan dengan syarak ataupun tidak? Secara konvensional, bank susu merupakan tempat pengumpulan susu daripada ramai-ramai penderma, kemudian susu itu disaring, dibasuh serta dianalisis. Jika masih ada bakteria, susu itu akan dibuang dan hanya susu yang benar-benar bersih dan selamat sahaja yang akan dipaket dan disimpan. Kemudian barulah susu itu akan diagihkan kepada penerima susu yang memerlukan, iaitu bukan kepada bayi si penderma. Dan ini adalah haram di sisi mazhab Syafi'i, walaupun fatwa Malaysia dan Majma' Al-Fiqh mengharamkan, melarang dan tidak mengharuskan penubuhan bank susu kerana bimbang prosesnya yang memungkinkan untuk kita tidak kenal kepada siapa mak susu ini.
akan berlaku pertindihan mahram susuan dan mungkin juga akan berlaku pertindihan perkahwinan dengan mahram susuan. Tetapi ada juga pendapat yang mengharuskan sebagaimana kenyataan Yusof Qaradawi bahawa kaedah bank susu adalah dibenarkan kerana sifat keibuan itu sendiri. Dan selagi mana maslahah pensyariatan yang dianggap kuat tercapai dengan makna dianggap maslahah umum, ahli fatwa perlu mengutamakan kemudahan berbanding kesukaran. Dan memandangkan Malaysia mengambil kira pandangan mazhab Syafi'i yang berpegang kepada mengharamkan susuan dan menjaga keturunan adalah termasuk dalam 5 perkara yang wajib yang perlu dijaga. Tetapi kalau kita memerlukan sangat akan bank susu ini, apakah langkah yang paling baik yang dilakukan oleh kerajaan? Kerana penyusuan ini sangat penting untuk menjaga keperluan bayi. Dan nak mencari ibu susuan ini adalah susah untuk menjaga kesucian mahram. Justeru, cadangan yang perlu dibuat adalah pihak hospital ataupun pakar perubatan boleh menubuhkan bank susu patuh syariah, iaitu mencadangkan kepada ibu-ibu lain secara sukarela yang nak menderma, terutama mereka yang tahu akan hukum agama. Maksudnya, bayi itu boleh menyusu tetapi dalam masa yang sama hubungan mereka tidak menjadi mahram. Dengan syarat susu itu diasingkan atau tidak boleh bercampur dari susu ibu kepada susu ibu yang lain. Dan ibu yang menderma hendaklah diberikan 2 pilihan, sama ada ibu yang menderma itu nak jadi ibu susuan ataupun tidak. Bermakna, penderma susu yang nak jadi ibu susuan hendaklah diberikan dokumen ataupun apa-apa konten form oleh pakar untuk diisi, dengan syarat penderma hendaklah meminta izin daripada suaminya. Manakala penderma yang tak nak jadi ibu susuan pula, pakar perlu memastikan susu yang nak diderma kepada bayi yang memerlukan daripada ibu ini hendaklah tidak sampai sehingga 5 kali penyusuan atau kita kata 5 kali kenyang. Dengan makna, susu hanya diberikan sebanyak 4 kali kenyang sahaja bagi setiap seorang bayi yang memerlukan. Dengan kaedah ini, kita boleh menyelamatkan daripada berlakunya pertindihan mahram susuan dan aspek keturunan juga kita boleh jaga dengan sebaiknya. InsyaAllah itu sahaja daripada kumpulan kami. InsyaAllah ia akan memberi manfaat kepada kita dan Allah berikan kefahaman kepada kita tentang persahabatan mahram susuan dan kesannya dalam penubuhan bank susu di Malaysia. Naqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.